Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bertemu dalam kelas PDPR kita seperti biasa. Iaitu pada petang ini kita akan sambung dengan pelajaran sirah. Baik, sirah kita masih lagi dalam tajuk besarnya iaitu perkembangan agama Islam. Mula-mula dulu kita dah belajar, Ustaz dah ulang kaji sikit perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penekanan akidah, kepercayaan dalam memegang agama Islam. Satu. Kemudian kita pergi kepada ibadah. Penekanan Rasulullah terhadap ibadah mula-mula sekali pada persyariatan solat, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan ada pula peristiwa yang mana Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima arahan untuk melakukan ibadah solat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu ibadah puasa. Masih lagi dalam bentuk ataupun dari tajuk ibadah, di mana kita pergi kepada tajuk seperti mana yang kamu tengok pada skrin di atas, iaitu ibadah puasa. Baik, makna puasa dari segi bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu. Menahan diri daripada sesuatu. Ni makna dari sudut bahasa. Tu. Menahan diri daripada sesuatu. Kemudian dari segi syarak pula bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mulai dengan niat puasa dengan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Seringkasnya apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau sudut syarak, itu secara ringkasnya lah. Apa makna kata puasa dari sudut syarak? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu kita puasa. Semua orang dah biasa puasa, dah tahu dah makna dia. Baik. Allah mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh hikmah. Itulah antara sebab-sebab puasa difardukan pada umatnya pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah tu yang Ustaz suruh gariskan tu. Tu yang Ustaz suruh gariskan tu pada tahun kedua Hijrah. Itu yang penting lah tu. Bila tanya dalam soalan tanya bilakah puasa mula difardukan? Pada tahun kedua Hijrah. Maknanya tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah, maka difardukan puasa. Baik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang teguh, tu yang Ustaz terang tadi. Mula dia tekan pada akidah umat Islam dan difardukan solat 5 waktu. Lepas tu solat, difardukan solat. Kata umat Islam, barulah difardukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maknanya apa? Secara peringkat-peringkat. Mula-mula akidah, dah kuat akidah, dia pergi kepada ibadah. Mula-mula solat, dan nampak sempurna solat, maka Allah Ta'ala perintahkan pula dengan puasa. Baik. Puasa pada bulan Ramadan seperti mana yang kita lalui lah, dan tak lama lagi kita akan lalui, iaitu berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Ibadah puasa ini dapat mengajar manusia menghayati perasaan lapar dan dahaga, orang fakir dan miskin. Timbul perasaan insaf di hati orang yang beriman untuk membantu dan membela golongan ini. Puasa ni selain daripada kita menahan lapar dahaga, kita dapat juga merasai bagaimana kalau kita menjadi fakir miskin, bagaimana kita tak dapat makanan, maka ada satu rasa perasaan insaf. Kalaulah kita ada rezeki lebih, maka kita boleh bantulah golongan-golongan yang tidak mampu. Tu konsep dia. Bila sebut puasa ni, jangan kita faham puasa ni hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita supaya merasai bagaimana susahnya nak dapat rezeki bila orang fakir dan miskin. Susahnya kalau kita tak ada makanan. Laparnya tu bila kalau kata kita dalam keadaan lapar, kita fikir bagaimana orang yang susah tak ada makanan. Itu hikmah berpuasa. Itu penekanan yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan ke dalam ibadah puasa. Baik, seperti mana firman Allah Taala,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya, serulah pada jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Maknanya apa? Itu adalah dalil yang mana Allah Ta'ala suruh perintah Nabi Muhammad supaya apa? Serulah ke arah kebaikan dengan cara hikmah. Itu dalilnya lah. Kemudian kita pergi pada bawah tu, banyak perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan, seperti yang pertama nuzul al-Quran. Tu yang Ustaz boleh tanda kat situ adalah nuzul al-Quran. Tu nuzul al-Quran. Okey, nuzul al-Quran. Okey. Okey, nuzul al-Quran. Okey, jap. Nuzul al-Quran. Okey, kita buat sini. Nuzul al-Quran. Okey. Dan berlaku peperangan seperti perang Badar. Tu perang Badar. Perang Badar. Dan perang Uhud. Walaupun begitu, tidak menjadi halangan kepada umat Islam beribadah dalam bulan Ramadan. Maknanya apa? Ada peristiwa-peristiwa dalam bulan Ramadan. Nuzul Al-Quran. Apa nuzul Al-Quran? Nuzul Al-Quran hari iaitu penurunan Al-Quran yang kita duk sambut selalu tu 17 Ramadan. Berlakunya peristiwa iaitu nuzul Al-Quran. Berlaku juga peperangan Badar dan perang Uhud. Itu berlaku sejarah-sejarah sebelum sejarah-sejarah dalam bulan Ramadan. Ni kira sejarah besar lah ni. Peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam, peperangan Uhud yang mana berlakunya kematian para syuhada, dan juga nuzul Al-Quran, hari yang di mana penurunan Al-Quran. Itu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Walaupun begitu, tidak menjadi halangan kepada umat Islam beribadah dalam bulan Ramadan dan mendapat kejayaan demi kejayaan dalam peperangan. Hal ini memberi erti bahawa ibadah puasa mempunyai hikmah yang sangat besar kepada umat Islam. Nak cerita kata apa? Puasa ni bukan melemahkan. Kata puasa yang ini adalah perkara yang menguatkan lagi orang Islam. Jangan anggap bila puasa ni kita letih, tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya puasa ni lah yang disebut puasa adalah satu ibadah yang mana menguatkan lagi dalam dari segi keimanan, menguatkan lagi ketaatan, menguatkan lagi untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaranya. Baik. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Itu dah habis dah bab puasa, kita pergi kepada ibadah zakat. Zakat. Dia berkaitan lah. Lepas pada puasa, kita pergi kepada zakat. Baik. Makna zakat dari segi bahasa adalah bersih dan suci. Tu makna zakat dari segi bahasa ialah dari bersih bahasa ialah bersih dan suci. Tu bawah tu yang saya tunjuk tu. Tu makna sudut bahasa. Ia membawa makna pembersihan dan kesuburan. Maknanya apa? Bersih, subur ni. Bila kita keluarkan zakat, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi harta. Jangan kita risau. Jangan kita risau bila kita ada harta, kita takut nak keluar zakat. Bila kita ada rezeki yang banyak, kita takut nak sedekah kepada kepada orang yang fakir miskin. Jadi salahlah konsep dia. Penekanan dia, zakat ni adalah menyucikan harta, membersihkan harta dan juga menambahkan lagi harta. Bila kita bersedekah, Allah Ta'ala tambah lagi. Bila kita berzakat, Allah Ta'ala tambah lagi. Jangan kita takut. Ustaz, bila kita nak keluar zakat ni, jangan kedekut, jangan kita bakhil, jangan kita kedekut, jangan kita bakhil. Bila nak derma je, mulalah kita takut nak derma, kita rasa takut kita tak cukup. Salahlah. Dua benda. Ustaz kata bakhil dengan kedekut. Bakhil dengan kedekut ni, kamu kena faham, bakhil kedekut ni dia dua benda yang hampir sama, tapi dia punya perbezaan dia satu, ada Ustaz terang. Bakhil ni orang yang kedekut dia tu untuk diri dia sendiri pun dia tak mau. Tapi kalau kedekut ni, dia kedekut dengan orang lain je. Tapi kalau bakhil ni, untuk diri dia sendiri pun dia tak mau keluarkan. Contoh, dia suka dengan baju tu, tapi pasal bakhil punya keadaan, bakhil dia tu sampai tak mau beli. Kenapa? Tak simpan duit, takut tak cukup.
Tapi kalau kedekut ni, dia tak kedekut dengan diri dia, dia cuma kedekut dengan orang lain. Itu di antara perbezaannya lah. Baik. Kemudian dari segi syarak pula bermakna mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik tertentu kepada golongan yang layak menerima. Ini dari segi syarak. Apa dia? Mengeluarkan sebahagian harta daripada atas itulah. Sebahagian harta atau hak miliknya tentu kepada golongan yang layak menerimanya dengan kadar tertentu. Itu yang dari segi syarak lah. Baik. Kemudian kita tengok kepada golongan yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupi nisabnya dan sampai masanya 1 tahun atau setelah sempurna menuai bagi tanam-tanaman. Itu zakat lah. Zakat adalah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Baik. Zakat akan memberi kelapangan atau rahmat kepada golongan yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat dapat memelihara keamanan dan keharmonian dalam masyarakat kerana saling membantu antara yang kaya dengan yang miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dia, wa aqimus solah wa atuz zakah, surah Al-Baqarah, iaitu dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Solat kena buat, zakat kena keluar. Jangan kata solat, ada orang solat tapi zakat tak nak bayar. Ada orang bayar zakat tapi solat tak mau. Dua-dua tak boleh. Sebab apa? Rukun Islam ni dia mesti menyeluruh. Dengan solatnya tak boleh tinggal. Zakat tak boleh kita, kalau kita mampu maka kita wajib keluar. Puasa tak boleh tinggal tanpa keuzuran. Kata zakat, haji, kalau mampu maka wajib dia untuk melaksanakan. Itu rukun Islam. Kita tak boleh kata, Ustaz saya suka semayang je, nak semayang je, puasa tak mau pasal puasa letih. Tak boleh. Kenapa? Segala yang disebut dalam konsep rukun Islam yang ibadah wajib kita lah lakukan. Tak boleh buat apa yang kita suka, yang tak suka kita tinggal. Tak boleh. Zakat diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Tu pun sama juga. Yang tu Ustaz dah tanda tu, nampak tu, dengan highlight tu, tu pada tahun kedua Hijrah. Tu zakat. Tahun kedua Hijrah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah, Sa'labah. Sa'labah yang tidak mahu berzakat. Tu nama dia Sa'labah. Tu. Yang tidak mahu berzakat setelah menjadi kaya hasil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada keengganannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'labah diperangi. Ni pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat ni minta Nabi doa. Yang Nabi doa supaya jadi kaya. Bila dia dah kaya, dia tak nak pula mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya Sa'labah diperangi. Nampak? Kenapa Rasulullah perintah supaya diperangi? Menunjukkan zakat ni bagi orang yang mampu, hukum dia wajib. Menunjukkan penekanan perintah Rasulullah terhadap zakat ini juga kuat. Kenapa? Sahabat Nabi Sa'labah ni dulu dia minta Nabi supaya doa. Bila dah kaya dia lupa diri. Bila lupa diri minta keluar zakat untuk orang Islam. Kenapa? Zakat adalah untuk membantu golongan yang fakir ataupun miskin, supaya apa? Dapat membantu kelangsungan hidup mereka. Itulah sebab zakat. Jangan kita faham duit kita simpan je. Salah. Kena ada. Bila kita mampu, mak ayah kamu mampu, maka bolehlah membantu golongan yang memerlukan. Itu yang berlaku. Baik. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah berlaku beberapa peristiwa seperti terdapat golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Berlaku juga lepas Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Tidak mahu mengeluarkan zakat. Ada juga tu. Dia tak nak keluar zakat. Tidak mahu mengeluarkan zakat. Atas dasar zakat adalah satu perkara yang penting dalam Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah melancarkan perang kepada golongan yang enggan membayar zakat. Ni lepas Rasulullah wafat, berlaku juga golongan yang ada yang diorang ni mampu keluar zakat tapi tak nak bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada ketika itu memerintahkan supaya golongan ini untuk membayar zakat, sehingga berlakulah peperangan, iaitu golongan yang tidak mahu membayar zakat supaya diperangi oleh orang Islam pada ketika itu. Nampak? Zaman Rasulullah lagi ada, zaman Sayyidina Abu Bakar pun sama juga. Ada yang tak nak bayar zakat, maka hukum dia hendaklah diperangi golongan itu. Nampak penekanan dia.
Akhirnya umat Islam kembali kepada jalan yang sebenar, yakni beriman kepada Allah dan Islam, terus berkembang sehingga kini. Itu di antaranya. Baik. Sikit lagi. Kita tengok sini pula. Hikmah berzakat. Hikmah berzakat secara ringkasnya. Baik. Hikmah yang berzakat, yang mengeluarkan zakat, yang pertama membersihkan diri daripada sifat bakhil dan tamak. Siapa yang keluar zakat, dia akan buang sifat bakhil dan tamak. Yang kedua, menjalinkan silaturahim dan membentuk sikap penyayang. Bila kita banyak dermakan, keluarkan zakat, akan ada satu sikap menjalinkan silaturahim dan membentuk sikap penyayang. Silaturahim dengan orang yang susah, walaupun kita ni orang yang senang, kita boleh bantu dia. Tengok contoh Ustaz Abid Liu tu. Dia mampu kan, dia banyak ada dana dan dia boleh bantu pula orang lain. Sebab apa? Bila dia ada kemampuan, dia bantu, maka hubungan dia dengan orang lain pun baik. Dan orang juga sayang kat dia. Itu kelebihan. Jangan kita ada harta, kita simpan, kita tak nak bagi. Takut kalau bagi, takut tak cukup. Itu salah. Baik, memupuk sikap suka menderma dan tidak mementingkan diri. Itu yang hikmah orang yang mengeluarkan zakat lah. Dia akan hilanglah sikap mementingkan diri. Dia akan buang sikap yang dia akan ada satu sikap suka menderma. Baik, seterusnya melahirkan individu yang bersyukur dan bertanggungjawab serta ikhlas. Siapa yang keluarkan zakat ni, dia akan adalah satu sikap bersyukur dan bertanggungjawab. Syukur ni bukan mudah kita sebut saja, alhamdulillah syukur. Tapi sebenarnya syukur ni dengan apa? Mensyukuri nikmat. Apa makna syukur? Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bagi. Contoh, dia dapat rezeki, maka dia kena bersyukur. Bersyukur macam mana? Bantu pula orang lain yang susah. Jangan berkira kita ada di golongan yang mampu. Dengan cara bersyukur bukan sebut alhamdulillah saja, tapi dengan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik. Apa pula hikmah bagi orang yang menerima zakat? Tengok tu, yang kotak yang kedua, yang seperti mana dalam skrin tu, iaitu mengikis perasaan benci, iri hati dan syak wasangka terhadap orang lain. Bila kita dapat terima zakat ni, kita akan rasa dihargai lah. Orang senang bantu kita, jadi kita akan rasa perasaan yang hati kita tu, kita rasa dihargai. Orang susah pun orang tengok, orang bantu, tak ada perasaan syak wasangka. Yang kedua, dapat bergembira menyambut hari raya bersama-sama saudara Muslim yang lain. Kalau kita dibantu, kita diterima zakat, maka kita adalah rezeki yang orang Ta'ala orang yang keluar zakat kongsi pada kita, maka kita nak sambut apa-apa pun kita seronoklah. Ni kalau tak ada apa yang bantu, kita nak sambut macam mana kan? Tu kelebihan lah. Kita akan rasa seronok bila orang bantu. Macam orang belanja lah. Kamu kat sekolah ada kawan belanja, seronok tak? Itu belanja. Yang ni orang bagi macam-macam. Nak makan, orang bagi duit apa semua. Kenapa? Membantu golongan yang susah. Baik. Menjadi galakan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Itu di antaranya lah, galakan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Kemudian melahirkan rasa syukur dan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaranya lah, melahirkan rasa dan syukur dan redha terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita diuji, kita kena bersyukur. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala tidak akan menguji, Allah Ta'ala tidak akan menduga makhluk itu di luar daripada kemampuannya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya apa? Allah Ta'ala uji kita kalau kita susah sekalipun, kalau kita tak ada makan sekalipun, kalau kita tak ada duit sekalipun. Bila Allah Ta'ala uji, kita faham Allah Ta'ala uji ada jalan penyelesaiannya. Allah Ta'ala uji datangkan masalah, ada jalan keluarnya. Syarat dia kena sangka baik dengan Allah. Selalu sangka baik dengan Allah. Kenapa? Bila kita sangka baik dengan Allah, insya-Allah hati kita akan tenang. Jadi dalam PDPR ni pun sama juga. Bila kita dah duduk dalam kelas yang kita belajar ni, kita faham kenapa Allah Ta'ala datangkan COVID. Bila sampai sekolah pun tak boleh nak pergi lagi. Kita faham bila kata Allah Ta'ala uji ikut kemampuan kita. Bila berlaku sesuatu tu, kita ambil iktibar, kita muhasabah supaya apa? Supaya kita dapat perbaiki dan kita cuba
cari jalan yang lebih baik, cari jalan keluar, dan supaya kita dapat dalam masa yang sama kita diuji oleh Allah, dan sambil-sambil itu kita boleh juga merasakan ataupun melahirkan rasa syukur dan redha dari setiap apa yang berlaku. Cukup sekadar tu untuk penerangan Ustaz dua tajuk hari ini, iaitu ibadah puasa dan ibadah zakat. Baik, kamu dengar habis video ni, insya-Allah tugasan lepas kamu dah dengar nanti, Ustaz mungkin akan hantar soalan yang berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, dan mungkin ada sikit yang ulang kaji sikit ke, yang mungkin ada tanya sikit yang sebelum ni yang Ustaz dah terang ke, tu cuma kena bagi perhatian. Terima kasih pada yang mendengar video Ustaz sampai habis. Semoga dapat manfaat, dapat diberikan input yang banyak dalam penerangan Ustaz ni, dan membantu kamu dalam belajar di rumah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.